Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hari Khamis. Dah lama saya tak buat live, so saya nak share sikit lah berkenaan dengan, sebab ni musim-musim kahwin, musim-musim kahwin tak, musim-musim akhir semester ni, musim-musim ramai PhD candidate akan menduduki proposal defense kan, macam menduduki SPM perasaan itu kan. Okay, so saya nak share sikit lah tips. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sorry, pukul 7 tapi maghrib lambat kan, sebab baru berkesempatan. Okay, so okay, musim-musim PD. So musim-musim PD ni banyaklah PhD candidate kan menduduki proposal defense ataupun first stage evaluation ataupun apa-apalah terma-terma yang dipanggil di universiti berkenaan. Macam bila saya belajar dulu di Salford dipanggil interim assessment. Okay, interim assessment. So proposal defense ke, interim assessment ke, first stage evaluation ke, dan yang seangkatan dengannya lah. Okay, so di mana yang ini biasanya candidate akan di-evaluate lah dia punya cadangan kerja-kerja penyelidikan dia tu akan di-evaluate oleh panel-panel yang dilantik, sama ada capai tahap PhD ataupun tidak, worth to do ataupun tidak, ataupun jangka masa permasalahan yang ketengahkan tu cukup tak untuk diselesaikan dalam jangka masa pengajian tu sendiri. Sebab ni nanti you kena kemukakan timeline bila apa kerja-kerja task yang you nak buat sepanjang 36 bulan ataupun 3 tahun ke, 42 bulan ke, 36 bulan ke. Timeline tu kena jelas juga, akan dibentangkan semasa proposal defense. Okay, so biasanya okay, you tak payah takut lah proposal defense ni. Dia sebenarnya nak tahu you buat apa. So proposal defense tu dia brief, maksudnya in brief. So ikutlah universiti masing-masing. Ada setengah universiti mungkin dia nak chapter 1 sampai 3. Ada yang mungkin dia nak macam saya di Salford dulu, dia nak report yang ringkas dalam 30 muka surat macam tu. Tapi actually dia merangkumilah chapter 1 dan 3 tapi dibuat dalam bentuk summary gitu. So it depends. Okay, ikut keperluan dan kehendak di mana tempat you belajar tu. Okay, so kalau untuk proposal defense ni, biasanya bila kita panel nak evaluate tu, dia akan tengok, dia akan tanya, dia tertanya-tanya sebenarnya bila baca kan. Kalau dia tak faham, dia akan tanya. So nama pun proposal defense, so you kena defend lah proposal you tu. Dia macam business proposal lah. Kalau you pergi business proposal, you submit to the bank, you nak minta duit, so you kena pertahankan, you kena convince kan investor tu banking lah, bank yang nak bagi loan kat you. So sama juga dengan you kena invest kan panel evaluator tu bahawa idea you ni doable, it's significant, it's worth to do, it's doable within the specific time. Maksudnya you ada limited time kan, you ada time constraint kat situ. Bukan you nak buat 5 tahun, bukan you nak buat 10 tahun. So ada dengan sumber yang you ada, capability yang ada, masa itu boleh penyelidikan itu, apa kerja yang you nak buat itu boleh disiapkan dalam masa tertentu. Tidak terlalu panjang kok. So biasanya kita sebenarnya nak tahu you ni sebenarnya kalau pengajian ni, research ni, PhD ni ada banyak knowledge, ada banyak branches tau. So macam saya social science, economic, macam itulah. Social science management tu yang boleh sewaktu dengan saya. So mungkin pendidikan ilmu lain lah kan, yang medical ke, yang eksperimen ke, yang simulation berbeza. So kita tak boleh tangkap muat sebab mazhab kita tak sama. So kalau yang saya social science management boleh lah mengambil input-input. Kalau rasa bermanfaat boleh sharekan kepada kawan-kawan lain. So biasanya kita nak tahu kalau dalam bidang background saya ni, bila kita tanya kandidat tu, what is the issue kan, what is the problematic area, the problematic thing that you try to solve here. Itu sebenarnya kita nak you highlight kan, explain kan. So kenapa benda tu problematik. Tapi kalau pada saya tak semestinya benda yang problem. Kalau benda tu dia currently
dia tak problematic tapi dia worth to be improved pun okay juga. So kenapa you nak improve part tu, bahagian tu, the things kan. So kita nak tahu. So sebab kadang-kadang kita tertanya-tanya apa dia nak buat ni, apa dia nak buat ni. So bila apa you nak buat tu adalah sebenarnya bukan apa you nak buat, apa you nak try to solve kat sini, ataupun apa yang you nak try to improve. So highlightkan benda tu kan, of course dengan justification yang clear untuk support you punya assumption tentang sesuatu problem itu wujud ataupun sesuatu perkara itu worth to be improved. Okay, so sama ada boleh support dengan fact and figure ataupun daripada citation author dalam bidang yang berkenaan, yang mengatakan bukanlah author tu kata benda tu problematik, tapi mungkin author tu kata boleh juga, tak semestinya you kena ambil the exact author kata oh benda ni problematik. Tak, pada you benda tu problematik sekian-sekian dan author lain juga support bahawa perkara tu important. So important juga boleh menjadi satu evidence untuk support bahawa apa yang you nak buat tu adalah significant ataupun perlu di-tackle. Sebab kita nak tahu bila nak kata perlu di-tackle tu, you kena fikir apa consequences ya kalau you tak tackle. Dekat situlah baru kita tahu worth ke tidak, significant ke tidak. You kena argue dengan diri you, apa consequences dia kalau you tak buat benda ni. So consequences tu lagi besar consequences dia, maknanya impak negatif dia lah. Kalau you tak tackle benda tu ataupun you tak improve benda tu, akan lagi consequences dia besar. Maka di situ menunjukkan ada pentingnya, ada kepentingannya, penting you nak solve benda tu. Kemudian barulah bila kita dah tengok oh ada idea kat sini, it is something that you can highlight untuk buat lah, untuk research penyidik, untuk you punya PhD research ataupun penyidikan you. There are the idea is there. Okay, so kita pun rasa oh memang significant. So barulah kita akan move kepada research objective, research question, literature and juga metodologi. Jadi bila kita kalau argument dekat part problem statement atau research gap tu dia lama kat situ, maksudnya panel tu dia masih tak faham lagi kau ni nak buat apa sebenarnya, direction kau ke mana, banyak sangat ni, besar sangat ni. So, kalau besar ke, kalau kecil sangat ke, itu you kena faham juga. Sebab ada perkara yang bila you tengok you punya lens kepada suatu masalah tu, ada perkara tu you mungkin tengok dari holistic view. Dan banyak author kata kalau nak selesaikan perkara tu ataupun nak improve perlu secara holistik. So you kena ada justification yang jelas lah. Sebab kalau tak ada, kalau you tak details tentang perkara tu, maka panel akan bagi pendapat mereka, dan once you rasa macam you tidak ada information yang cukup untuk defend you punya idea tu, you mula akan menerima betul juga lah, betul juga. So sebab itulah kena buat pembacaan yang cukup. Sebab tu kita baca literature banyak tu bukan nak macam mana, nak bagi you, bukan nak dera you, tak, supaya you betul-betul faham area knowledge area you tu, you betul-betul faham. So you tahu yang broad dia macam mana, yang narrow dia macam mana. So you boleh argue, oh saya tak begini kerana saya begini. Begitulah, sebab you ada banyak info untuk you pertahankan case you. Dalam proposal tu maksudnya case you lah. So apa tadi saya nak cakap, tak ingat lah. Kalau you all nak tanya soalan, boleh tanya soalan okay. Saya tak ingat, saya cakap laju lepas tu saya tak ingat. So dekat situ kita nak tengok, jadi bila kita dah puas hati buat problem tu, okay, saya faham apa yang nak buat, okay. So even though, maknanya kalau you pergi proposal defense, you ada oral presentation kan, even though mungkin penulisan you tidak sempurna ataupun kurang baik, tapi bila you terangkan tu, dia memberi kami kefahaman yang jelas, panel review tu kefahaman yang jelas, maka kami akan berpuas hati. Berpuas hati. Jadi tidaklah kami, walaupun tak adalah terus kata nak bagi evaluation yang teruk, tidak. Bila kami tahu yang kamu tahu apa yang kamu buat, macam tu. Awak PhD candidate tu tahu apa yang dia buat. Lepas tu kita akan proceed kepada melihat kepada RO, RQ kan, scope semua tu kita akan tengok. So scope tu apa bidang utama yang you cover, yang under investigation, apa sample size you, case study ke whatever lah, kan. Kalau signifikan tu termasuklah, biasanya kami nak tengok juga, dia macam simple word dia macam what are the benefits, who are the beneficiaries.
be specific about it, don't be generic. PhD ni kita tak boleh generic. Manfaatnya, benefit dia kepada government agency, tak mau. Government agency siapa? Perikanan, perhutanan, mesti spesifik. Sebab PhD you ni sesuatu yang sangat special. So tak maulah kita, it not supposed to be generic. So the contribution ataupun the targeted tu must be specific. So jadi semasa menulis tesis you tu, ingatlah, tulislah yang spesifik, yang menjurus, yang apply terus dalam bidang kajian you, dalam sample size you dan sebagainya. So tidak kalau saya akan cakap no generic statement, macam itulah, kan, untuk you justify. Kemudian baru kita akan tengok, of course kita akan tengok RORQ semua, cukup ke perkara-perkara yang you highlightkan, yang formulatekan dalam RO tu untuk membantu you mencapai you punya aim, kan. Kan bila you kena dapati masalah, you nak solve, kan, nak solve atau improve tu, sampai tak kepada solution tu, derive tak dekat improvement tu. Macam tu kita nak tengok. Kemudian kita tengok data collection tu, sesuai tak dengan objektif you. Biasanya kalau problem ni problem ni ataupun apa yang kita nak buat ni, ini kalau dalam my school of thought, which is yang kita pakai data kuanti. So biasanya kalau senang nak faham dia, kalau exploratory, kalau macam kalau cara you nak solve problem you tu, ataupun cara you nak solve kajian you tu, perlu kepada measurement, testing. Itu maksudnya you akan ada keperluan kepada data-data kuanti. On the other hand, kalau apa yang you nak buat tu, apa you nak solve tu, apa you nak accomplish tu, perlu kepada memahami, mendalami, yang itu exploratory lah, yang tu maka ada keperluan data kuali. So kalau ada kedua-dua itu, indikator itu dalam kajian tu, maka you perlu kedua-dua data lah. So saya tak nak bincang lah mixed method, sequential ke apa ke, yang itu tak boleh terlalu dalam. Okay, so maksudnya you kena faham, you nak measure ke nak test. Kalau measure test kan, itu adalah kan ada keperluan data kuanti dan sebaliknya lah. Okay, so itu sedikit saja. So yang saya nak tekankan tu, kena faham kenapa you nak buat tu, apa consequences dia. Kalau saya senang nak argue worth tak apa yang saya buat tu, consequences dia seteruk mana. Kalau aku tackle ni, benefit dia kepada siapa, apa benefit dia kepada siapa, to be specific. Kalau saya boleh jawab benda tu, insya-Allah. Kalau you boleh jawab benda tu, insya-Allah you boleh jawab, you boleh terangkan dengan ada evidence yang jelas, insya-Allah PD you akan selesai, akan pass. Okay, so kepada yang dah selesai PD, tahniah saya ucapkan. Janganlah menganggap, kebanyakan PhD candidate ni dia suka menganggap dah PD tu dah macam honeymoon. Oh, okay, aku dah pass satu. Ya, memang kau dah lepas satu azab, tidak dinafikan. Azab kan satu stage yang dia macam stage untuk memulai, kan, daripada Al-Quran nak naik mukadam, gitulah. Sudah lepas, tapi bukanlah indikator bahawa you boleh bersenang lenang. Tidak gitu, ya. Boleh bersenang lenang, ambil masa mungkin seminggu untuk meraihkan, kan. Janganlah sampai 3 bulan melampau kau. So sebab kita tak mau kita terlupa apa yang kita dah buat tu. Dekat masjid pun dah mengaji dah, saya tak bisa cakap banyak. So maksudnya selepas PD, jangan leka, kekalkan momentum untuk berada di track yang betul supaya you dapat siapkan PhD on time. Okay, lepas PD, pada masa inilah you nak fokus kepada yang lebih besar, iaitu kepada membuktikan bahawa proposal you tu adalah valid. Maksud saya membuktikan tu adalah proses data collection dan data analysis. Itu adalah satu stage yang besar. Dia stage 3 je yang besar. Nak prepare untuk PD, nak collect data, analyze data, collect, analyze sekali dah, dan menyiapkan draft akhir supaya first draft thesis you tu keluar lah, beranak terkeluar lah dia. Itu. Okay, so ada soalan ke? Kejap ya, saya ni terabun dekat sana. Doktor, kita boleh mula buat LR? I mean, bila boleh? Okay, jap. Macam kereta ni dah masuk pagar rumah. Ya, dah masuk dalam rumah. Nak buat dah kat rumah tadi, tapi macam bising. Budak-budak balik sekolah.
So dengan nak mandi nak apa. Okay, so LR bila kita buat LR ni ada beberapa stage yang utama lah. Pertama, bila kita nak confirmkan ataupun nak betul ke, nak meyakinkan, nak support kita punya assumption of masalah tu adalah, oh ia benar-benar bermasalah dan worth to do dan ramai orang mengatakan benda ini penting. So kenalah buat pembacaan LR. So jangan merasa bahawa LR itu adalah satu penderaan untuk membaca artikel, buku. Satu penderaan. Anggaplah, you kena anggap bahawa you tak ada ilmu, you cetek. Jadi kau kena baca tu supaya kau ada banyak ilmu dan kau boleh debate dengan orang, argue dengan orang. Buku sekian, artikel sekian, gini. Itulah tujuannya. Okay? Macam mana kau boleh macam kita lah, kalau ada satu isu viral kita pun macam tu lah dia. Macam tu lah kita bila prepare LR. So biasanya peringkat pertama tu adalah untuk macam kita nak groundkan problem statement kita atau research gap. That's why kita perlu LR. Tapi tak masa peringkat awal tu tak adalah sampai 200 artikel, 300. Itu along the way dia akan accumulated. Okay. Okay, so I rasa itu saja sebab macam dah banyak sangat. Nanti kalau kita nak sharing ni, kalau panjang sangat orang pun tak nak tengok videonya. So saya tak nak benda tu tak orang jadi boring. Okay, so ada masa setahun lagi perlu habiskan, insyaAllah. Kalau kita put mind untuk sesuatu, you akan dapatnya. Dalam apa-apa pun dalam hidup ni, saya tengoklah kehidupan saya, kalau saya put mind into something, kita akan berusaha kat arah itu dan insyaAllah. Tapi kalau kita put macam sambil lewa, kita tahulah diri kita, kita tak perlu, kita semua dah besar, tak perlulah supervisor kau nak bebel ke, you know what to do, you are all adult, you take responsible and consequences of your decision. So kalau kita betul-betul nak, kita put in things into it, put effort, mesti akan dapatnya. Selain daripada doa, of course, effort, doa, tawakal, insyaAllah akan dapat. InsyaAllah, selalunya jarang tak dapat. Okay, saya dah beransur sihat, walaupun kaki saya dah boleh pijak, keseluruhan tapak kaki. Cuma doktor kata 6 month lah baru you akan rasa tak, sebab sakit tu masih ada lagi. Kalau saya gerak jalan jauh ke atau duduk lama masih ada lagi. So insyaAllah early March akan resume duty. Okay, alright. Okay, so anyway, bye-bye. Assalamualaikum. So hopefully dia bermanfaat. Jumpa lagi. Nak book coaching. Okay, whatever. InsyaAllah apa-apa kita akan update kelas ke apa ke. Mungkin saya akan start physical ke semua kan. Kita akan update dekat Facebook. Okay, alright. Bye-bye. Assalamualaikum.